السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung semula pengajian kita dari kitab Bulughul Maram ini. Masih lagi tentang syurutus salah, tentang syarat-syarat sah salat, dan kita masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Rawahu at-Tirmidzi wa lahu 'illah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Khazraj, orang Madinah, Al-Ansari Al-Khazraji, orang Ansar, orang Khazraj, dan dia lahir 10 tahun sebelum Nabi berhijrah. Artinya masa Nabi berhijrah umur dia berapa? Apa punya? Dia lahir 10 tahun sebelum Nabi berhijrah. Masa Nabi berhijrah umur dia berapa? Matematik punya senang. Masa Nabi hijrah umur dia berapa? 10 tahun. Dah orang abang lah 10 tahun sebelum. Ingat teka-teki ya. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khudri, Al-Ansari, Al-Khazraji. Ini dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Bapaknya juga adalah merupakan Malik bin Sinan, adalah merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semasa peperangan Uhud, bapa dia bawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dia boleh menyertai peperangan. Tapi ketika itu umur dia lebih kurang 13 tahun. Bapa dia duk angkat, Rasulullah yang ni boleh. Rasulullah tengok dia, Rasulullah tak benarkan mereka kerana ramai beberapa orang yang Rasulullah tidak benarkan, termasuk dia, kerana masih muda untuk menyertai peperangan. Cuba kita bayangkan macam mana kehidupan sahabat dan agama. Bila nak berperang tu bawa anak. Dia nak pergi perang ni bukan cerita pergi bawa naik kereta laju atas lebuh raya lah. Ini risiko kematian yang sangat tinggi. Perang bukan lawan tembak jauh-jauh duduk balik dinding. Zaman dulu perang pedang dengan pedang. Bapa kalau boleh harap anak boleh sertai sekali. Anak muda kerana mengharapkan dirinya syahid dan anak dia syahid. Mereka itu hidup di dalam perjuangan
dan mereka memaknai hidup kerana mereka berjuang dengan perjuangan yang jelas tujuannya, jelas maknanya, jelas ke arah mana mereka tuju. Maka sahabat itu menikmati hidup bersama Nabi walaupun mereka sakit, perit, melalui zaman ditindas, melalui ancaman, ada yang terkorban, ada yang terbunuh, ada yang cacat, cedera, ada yang luka, tetapi mereka memenuhi hidup dengan perjuangan. Itu bermakna pada mereka. Sebab itu jika mereka terbuang daripada perjuangan, sesuatu yang perit, macam kita baca hadis sahabat-sahabat yang dipulaukan hari itu, sukar bagi mereka. Mereka miss satu saja, tapi sesuatu yang sukar apabila mereka terbuang daripada masyarakat yang berjuang. Demikian Allah jadikan hidup ni. Sebab itu orang-orang yang berjuang, yang masuk ke medan perjuangan, yang mengambil risiko, dia merasai manisnya makna berjuang dan mempertahankan prinsip. Ada pun orang yang hidup makan tidur, lepas bangun makan, duit ada, tidur balik, lepas itu tengok berjalan, lepas tu pergi shopping. Dia mencari kebahagiaan yang ia tidak jumpa di dalam dirinya. Dicari tak? Sebab itu kita lihat sebahagian orang-orang barat ke mana ke, yang kadang-kala dah tak tahu dah nak buat apa dalam dunia ni. Bukan salah, tapi tak tahu, terpaksa pergi panjat gunung lah, panjat bangunan lah, buat kerja-kerja bahaya. Sebab tak tahu nak buat apa. Tenaga ada, mereka rasa sesuatu perlu dibuat. Tapi Islam menjadikan jihad, perjuangan itu memaknai hidup orang-orang lelaki khususnya. Maka lelaki-lelaki Islam, rijalun sadaqu, lelaki-lelaki yang membenarkan kata mereka di dalam makna iman, dan mereka berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ini kalau hidup tak ada apa nak berjuang, kuliah pun tak mengaji, orang cakap yang benar pun tak berani, kita tidak ada makna dalam hidup ni, dan kita tercari-cari makna hidup. Dan Allah jadikan kadang-kala kita mengelak untuk menghadapi ujian di dalam perjuangan, mempertahankan yang benar. Takut orang kata kat kita lah, takut orang tomah kita lah. Allah jadikan juga orang kata kat kita dalam bab lain. Takutlah bila berjuang sekali orang ancam, orang apa, Allah jadikan juga ancaman untuk kita dalam bab lain, perkara yang lain. Berapa banyak orang yang berjuang, Allah pelihara mereka, beri rezeki pada mereka, beri kehidupan untuk mereka. Berapa banyak orang yang play safe, nak jaga nama dan seumpamanya, mereka tidak selamat seperti mana yang mereka duga. Tidak, memang mungkin mereka selamat daripada diancam dengan tuduhan-tuduhan kerana mempertahankan prinsip beragama dan seumpamanya, mereka dituduh dalam perkara-perkara yang lain. Mereka disibukkan dalam urusan-urusan yang lain kerana mereka enggan sibuk dalam urusan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk lelaki-lelaki berjuang pada jalannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan manusia-manusia yang berjuang untuk mempertahankan agama. Kata Abu Sa'id, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dalam bahasa kita bersabda,
annal al-ardu kulluha masjidun. Bumi, al-ard kulluha, kesemuanya, masjidun, adalah masjid. Illal maqbarah wal hammam, melainkan kubur dan hammam, yakni bilik air, tempat mandi. Hammam ni tempat mandi, sebab kita panggil hammamat. Dulu dalam, kalau kita baca di dalam sejarah Islam, di Syria terkenal dengan hammamat, terkenal dengan rumah-rumah mandi. Orang dulu bukan rumah mereka hebat, ada tempat mandi. Bila pergi di negara-negara seperti di Syria, seperti di Turki, dalam sejarah mereka akan ada rumah-rumah mandi yang cantik. Dan sebab itu ada bab anak Umar bin Abdul Aziz yang masuk mandi ke dalam rumah-rumah mandi, yang ditegur oleh sebahagian para ulama kerana dia cuba kontrol rumah mandi, iaitu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz yang pernah kita ceritakan. Hammam ni tempat mandi. Dalam hadis ni dia kata bumi keseluruhannya masjid, yakni boleh masjid daripada perkataan sajadah, sujud, tempat sujud, yakni boleh solat. Melainkan apa? Melainkan kubur dan juga tempat mandi, bilik mandi. Hadis ni, sebelum kita nak bincang hadis ni, para ulama berkhilaf pendapat tentangnya. Dia kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia ni, dia kata rawahu Tirmidzi walahu illah, diriwayatkan oleh Tirmidzi, baginya penyakit, bukan penyakit Tirmidzi tu, baginya hadis illah. Illah ni adalah masalah hadis tu, ada dia ni ada bab illah khafi dan seumpamanya di dalam hadis ni, yang merupakan salah satu syarat hadis sahih itu, iaitu mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntaha min ghairi syadzin wala illah, iaitu hadis yang bersambung sanadnya daripada awal sehingga akhir. Mattasala sanadu binaqlin adlin, yang diriwayatkan oleh rawi yang adil lagi dhabit, naqlin adli binaqlin adl dhabitin an mislihi, daripada awal sehingga akhir, ila muntaha min ghairi syadzin wala illah, tanpa ada syadz, keganjilan, dan tanpa ada illah, ada penyakit. Ni panjang bab penyakit hadis ni. Dalam konteks hadis ni, sekali kalau saya sebut yang tu, nanti tuan-tuan sebahagian tak dapat tangkap ilmu hadis tu. Cuma orang yang mengaji hadis dia akan fahamlah masalah illah ni banyak pecahan dia, bab ilal. Sebab Al-Imam Tirmidzi pada hujung kitabnya daripada Ilalul Tirmidzi, bab ilal, kitab tentang ilal, tentang penyakit-penyakit hadis, penyakit yang menyebabkan sesuatu hadis itu tidak dapat dihukum sebagai sahih atau tak dapat diangkat kedudukannya. Dalam konteksnya hadis ni khilaf para ulama tentang hukum hadis ni. Di kalangan muhaqqiqin, yakni ahli-ahli yang mentahqiq, menganalisa dan membuat keputusan, di kalangan mereka menghasankan hadis ni. Hasan yakni satu darjat sikit rendah daripada sahih, ialah dia boleh dipakai, dikira dia pakai sabit. Hasan ni baiklah, hadis yang baik. Sahih, hadis yang sahih, sihat. Di kalangan para ulama, mereka ada yang mendhaifkannya. Wal hadis ni diriwayatkan bukan oleh Tirmidzi saja, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Syafi'i dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan seterusnya. Sebab apa? Sebab sebahagian riwayat hadis ini, Amr bin Yahya meriwayatkan daripada bapaknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi dia skip nama Abu Sa'id Al-Khudri. Bila dia skip nama, sedangkan dia bukan sahabat. Dalam ilmu hadis dia tak kira. Kalau kau bukan sahabat, kau besar syekh mana pun, tabi'in, kalau kau skip nama sahabat, tiba-tiba terus kata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, sedangkan kau tak pernah bertemu dengan Rasulullah, kau tak bagi tahu siapa sahabat yang kau ambil daripadanya, hadis dikira bermasalah. Walaupun ada pengecualian beberapa orang, seperti sebahagian ahli hadis cuba kecualikan Sa'id bin Musayyib kerana dia menantu Abu Hurairah, dan beberapa orang lagi. Tapi yang pentingnya ialah macam mana dia tabi'in pun dia tak boleh terus pergi kata daripada Nabi, kerana dia tak jumpa Nabi. Kerana kita nak tahu dia dengar daripada siapa. Kenapa? Mungkin kita andaikan mestilah dia dengar daripada sahabat. Mana-mana sahabat yang dia dengar, sahabat Nabi diterima. So tak ada isu. Ulama hadis tidak menjangkau itu sahaja. Mereka kata kemungkinan juga dia dengar dari tabi'i yang lain. Kalau dia dengar daripada tabi'i yang lain tidak ada status macam sahabat di sudut confirm bahawasanya dia adalah seorang yang adil. Kerana anak murid sahabat mungkin juga ada yang boleh diterima, ada yang tak boleh diterima. Sebab itu Al-Hasan Al-Basri, riwayat Al-Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri, sedangkan dialah anak susuan Ummu Salamah, besar dia. Tetapi para ulama bincang riwayat Hasan Al-Basri. Apabila terutamanya apabila dia sebut berapa nama sahabat yang mereka tak ada bukti dia berjumpa dengan sahabat-sahabat itu. Seperti bila dia sebut dia mengambil riwayat daripada Umar bin Khattab, berarti dia tak jumpa Umar. Sufyan apabila dia riwayat daripada Umar, dia tak jumpa Umar. Dia tak kata dia dengar, tapi bila dia kata daripada Umar, orang kata daripada ni main kat mana? Dia dengar ke orang mana? Daripada Umar ke? Orang cerita daripada Umar ke? Orang dia nak tahu siapa orang tu. Bila dia tidak dapat memberikan nama orang tu, hadis akan dianggap ada masalah, melainkan kalau ada orang lain dapat buktikan. Dalam konteks hadis yang kita baca ni, saya sadar masalah teknikal sikit. Saya sebut di kalangan para rawi, di kalangan sanad tu ada sanad yang di dalamnya Hammad bin Salamah dia kata an Abi Sa'id Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Hammad bin Salamah kata daripada Sa'id Al-Khudri. Rawi, salah satu rawi itu kata hadis ni daripada Sa'id Al-Khudri. Tapi oleh kerana bagi mereka yang anggap itu tidak cukup kuat dibandingkan sanad-sanad yang tak menyebut nama Abu Sa'id Al-Khudri, maka mereka ini mentaifkan hadis ni, menganggap ia mursal. Dan mursal ni khilaf di kalangan ulama. Mursal di sisi mazhab Syafi'i ada lain, mursal di jumhur lain, jumhur ahlul hadis sebelum itu lain. Kemudian hadis ni khilaf, ada yang menyambung hadis ni dianggap mausul. Maka kesimpulan dia, hak tuan-tuan nak kena tahu, kebanyakan ulama kata hadis ni hasan, sekurang-kurangnya boleh diterima. Okey. Apa hadis ni kata? Hadis ni kata bahawasanya semua tempat boleh solat. Di atas muka bumi ni semuanya boleh solat. Tak ada tempat yang tak boleh, kecuali dua tempat tadi. Dan ini adalah salah satu daripada kelebihan Nabi SAW. Dalam hadis yang pernah kita baca dulu, Nabi kata u'titu khamsan lam yu'tahun ahadun min qabli ju'ilat li al-ardu masjidan wa tuhura. Diberi 5 padaku yang tak diberi kepada orang sebelum ni,
Salah satunya diberi pada Nabi dijadikan bumi keseluruhannya masjid dan suci. Maksudnya orang Islam tak perlu kalau nak solat, maksud tak disyaratkan sah. Memang solat di masjid hak dibina ni baik, tapi kalau orang Islam tu duduk dalam penjara, dia tetap boleh solat. Dia duduk kerja atas kapal, dia tetap boleh solat. Dia duduk atas bukit tak ada siapa dengan kambing-kambing dia tetap boleh solat. Dia dipenjarakan seorang-seorang, dia tetap boleh solat. Ini kelebihan yang Nabi jadikan sehingga tidak ada ruang lagi untuk seseorang tidak boleh berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kelebihan. Jadi Nabi kata semua tempat masjid boleh sujud. Cuma Nabi bagi tahu yang tak boleh kubur. Tak boleh mayang di kubur. Sekali kita akan bincang macam mana sembahyang di kubur. Sembahyang fardu, sembahyang sunat tidak boleh dikubur ataupun menghadap ke kubur. Ada hadis-hadis yang akan kita tengok nanti bagaimana larangan Nabi. Melainkan sembahyang yang Nabi sembahyang di kubur, iaitu sembahyang jenazah. Nabi sembahyang, hak tu ada hadis yang tak ada rokok, tak ada sujud. Nabi bertakbir untuk jenazah. Tapi kok kita pergi masuk ke kubur, ada kubur wali, nak pergi sembahyang di kubur wali, ada hadis yang larang. Ni daripada mana duk pi pulau pulau besar mana ke kubur Tok Wali nak pergi sembahyang sana. Lepas depa sembahyang duk panggil, wahailah wali, tolong selesaikan apa semua aku punya masalah. Dia habaq kata inilah mazhab ahli sunnah Asy'ariyah. Abu Hasan Asy'ari tidak buat kerja-kerja tak senonoh macam tu. Kerja-kerja syirik, memanggil selain daripada Allah Azza wa Jalla. Oh, dia kata kerana kita ni jauh, Allah Ta'ala ni jauh dengan kita, wali-wali dekat. Macam tu lah orang zaman dulu, kaum-kaum dulu, mereka mula menyeleweng daripada ajaran agama disebabkan itu. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dia kata jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, jangan kamu tinggalkan Wad, Yaghus, Ya'uq, Nasra, Suwa'. Kenapa? Jangan tinggalkan mereka ni. Mereka ni siapa ni, nama-nama ni yang disebut dalam surah Nuh? Siapa ni? Orang-orang saleh. Yang dulu mereka ni saleh dalam kaum Nabi Nuh. Kaum mereka, bila mereka mati, orang pergi buat patung mereka. Masa buat awal-awal kata bukan apa, kita buat ni supaya kita ingat inilah tokoh-tokoh agama kita. Apa dia tengok? Tengok ni, mai kat anak dia, tu dah tok guru ayah dulu ni. Mai kat cucu dia, tu tok guru tok kita, tunduk sikit. Mai kat cicit dia, lalu minta berkat sikit. Mai kat bawah-bawah, minta doa. Itu yang mereka jawab pada Nabi Nuh. Yang Nabi Nuh kata, innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Yang Nabi Nuh kata mereka itu menderhakai aku. Sekarang my idea yang sama, kita jauh dengan Allah, nak minta ke Allah tak boleh, kena habaib,
Kena wali-wali. Jadi pergi kat kubur supaya wali tolong minta. Ni sama. Kecenderungan itu berbahaya. Sebab tu Nabi SAW larang, la tutruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Jangan kamu melampau padaku seperti mana melampaunya orang-orang Kristian terhadap Isa bin Maryam. Dia mula-mula sikit, lama-lama dia akan jadi melampau. Mula-mula dia akan kata la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Quran kata. Bila Nabi kata jangan duk sembah, kami bukan sembah berhala tu. Kami nak bagi mereka dekat kami dengan Allah saja. Kami jauh. Kalau boleh panggil Abdul Qadir Jailani lah, wali Pulau Besar lah, wali apalah, supaya tunaikan hajat, bolehlah orang Kristian sebut, oh Jesus help me. Nabi Isa lagi dekat dengan Allah dibandingkan segala wali tu. Nabi SAW larang kita solat di kubur. Sebab apa? Takut jadi yang tu. Ni sekarang jom pi rombongan. Hajat kat Allah ni tak jadi. Pi ke Mekah minta pun tak jadi. Kena pi kat kubur wali. Minta kat kubur wali. Tu ada dalam rakaman tengok dalam YouTube pergi tepuk kubur. Ya Syekh fulan-fulan kami datang. Tolonglah minta pada Allah ampunkan kami. Akal ini akan bawa ke situ. Walaupun tah dunia ni bolehlah cakap pandai dah kami, tapi akhirnya kalau ini boleh, semua yang sembah patung, yang sembah apa, mereka pun tak kata patung tu Tuhan. Maka kata itu mendekatkan pada Tuhan saja. Tak ada satu agama kata ni batu ni Tuhan. Mereka pun tak sebahlul itu untuk kata. Cuma mereka kata ini mendekatkan pada Tuhan. Agama datang membersihkan syirik, membersihkan kita dari syirik. Nabi SAW sebab tu larang orang semayang di kubur. Bahkan Nabi SAW dalam hadis baginda kata, la tusallu ilal qubur wala tajlisu alaiha. Jangan semayang ke arah kubur. Tak kubur depan semayang, nak bagi dia berkat. Dan jangan duduk di atas kubur. Duduk atas kubur. Dia kira kubur ayah dia. Kubur orang tak kira. Pipi lapik tikar duduk atas kubur. Nak buat apa? Nak baca apa untuk ayah dia. Duduk atas kubur. Kubur orang. Dan ini berlaku. Setengah hadis Nabi kata la an yajlisa 'alal jamrah khairun min an yajlisa 'alal qabr. Jika seorang tu duduk atas bara api lebih baik daripada dia duduk atas kubur. Dia duduk atas kubur. Pi duduk lapik tikar sila elok atas tu. Di Perlis ni tak ada lah. Di negeri lain pun tak ada. Negeri mana ada lah. Marah pula. Nabi larang. Bukan saja-saja kita nak pergi larang. Habis tu pergi kubur. Mereka ni orang nak pergi kubur tak boleh. Boleh pergi kubur. Dulu Nabi larang kita daripada orang ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Ala fazuruh al-an. Sekarang kamu boleh ziarah. Nabi kata. Ziarah kubur di atas dua manfaat. Satu, tuzakkiruna bil akhirah, mengingatkan kita kepada hari akhirat. Tengok kita berziarah mak kita, ziarah ayah kita, tok kita, ziarah adik-beradik kita, ziarah kawan-kawan kita. Kita teringat bahawasanya kita pun akan pergi ke situ juga. Dia haddamul ladzat, dia menghilangkan
menghilangkan kelazatan dunia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda ajak kalau pergi kubur nak buat apa? Depa kata, depa ni tak tulis nak pergi kubur ni, pelih ni nak baca Fatihah ke Yasin ke. Kita tak mau bincang yang tu hangpa nak baca ke apa. Itu urusan hangpa lah, tapi hak Nabi habaq ni kita baca. Hak Nabi habaq. Nabi habaq dalam hadis. Nabi ajak kita bagi salam. Assalamualaikum dar qaumi mu'minin. Yani assalamualaikum ya ahla dari qaumi mu'minin. Assalamualaikum dar qaumi mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Ataupun kalau kita seorang, li wa lakum as'alullah li wa lakum al-afiyah. Assalamualaikum, assalamualaikum assalamualaikum dar qaumi mu'minin. Assalamualaikum wahai ahli negeri kaum yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan mengikuti kamu. Paling sekarang kamu pergi, paling kami pula lah mari kubur ni. Waktu kubur mengingatkan kita pada akhirat. Lepas tu Nabi sebut apa lagi? As'alullaha li wa lakum al-afiyah. Aku minta kepada Allah untuk aku dan untuk kamu keafiatan, kesejahteraan. Kita afiat di dunia, juga afiat di akhirat, supaya Allah selamatkan mereka ni juga, ataupun Allah bagi kesejahteraan kerana mereka ada kehidupan mereka di kubur itu. Kita doa pagi-pagi, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya. Kan Allah, ya Allah, aku pohon padamu keafiatan pada dunia dan akhirat, pada agamaku, pada duniaku, fi mali wa ahli, pada hartaku, pada kaum keluargaku. Kita doa afiat. Kita pergi kubur, kita doa afiat untuk orang kubur. Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia menyatakan bahawasanya bila kita pergi kubur dan kita panggil Assalamualaikum ahlad diyar ataupun dar qaumi mu'minin, mereka dengar tak? Dengar tak? Orang kubur dengar tak? Dengar. Kalau tak dengar, nak bagi salam apa? Kata Al-Hafiz Al-Imam Ibn Qayyim, Allah tak suruh kita bagi salam pada kayu dan batu. Dia suruh kita bagi salam, mereka dengar tak? Dalam hadis Abu Daud dia kata, in kana ya'rifu fi dunya, jika sekiranya dia tahu, dia kenal orang tu, oh dia kata Hajar fulan, orang ni aku kenal ni, oh ni anak saudara aku ni, oh ni anak aku ni. Siap satu kehidupan barzakh, satu kehidupan sebelum sampai kepada hakik kehidupan yang satu lagi di akhirat. Sebab tu kita tak duduk atas kubur bagi menghormati tuan punya kubur yang merupakan orang Muslim, walaupun dia sudah mati. Kita tak maki orang mati. La tasubbul mautakum, jangan kamu maki orang mati dengan kamu. Dia telah pergi ke satu alam, dia tunggu transition daripada situ nak pergi pula akhirat. Tuan-tuan, kita hidup di sini dengan kehidupan, ada lagi satu alam yang kita sebut Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, minta lindung daripadamu daripada azab kubur. Sebab tu kita lihat kubur sunyi. Demikian sifat kubur. Ada orang mari jumpa saya, nak cadang supaya kubur-kubur di Perlis ni dibubuh rumput kapet, bagi elok sikit supaya orang kubur rasa selesa.
Dia bukan kehidupan itu. Bubuh kipas kat atas aircon begitu sejuk. Oh, ada. Kalau boleh duk tuang air atas kubur orang bawah jadi sejuk. Kita tuang sehari 3-4 tung sejuk dah. Bukan itu. Itu dunia barzakh. Alam yang lain yang tidak seperti yang ada dalam kehidupan dunia ini. Yang hanya boleh menyelamatkan mereka ialah doa kita. Doa kepada ibu bapa kita. Doa orang iman. Dan kita, siapapun di kalangan kita, kita tahu tentang alam kubur. Saya tahu, cakap pandai, tuan-tuan mungkin tahu juga. Tetapi kita tidak akan merasainya, melainkan kadang-kala apabila ada orang yang sangat kita sayang yang pergi dulu. Ketika itu kita berfikir tentang kubur, tentang kehidupan. Mungkin disebabkan kerinduan kita kepada orang yang pergi. Lalu kita berfikir, bila aku dapat mengikutinya. Jika kematian itulah yang menjadi syarat untuk bertemu kekasih, maka kita mengimpikan kematian. Maka kematian selalu mengingatkan manusia. Allah jadikan fulan mati, fulan mati, fulan mati. Saya pernah jumpa orang yang isteri dia mati. Sampai isteri dia mati, dia baca semua buku tentang alam kubur. Orang lelaki ya. Tapi kadang-kadang 2-3 bulan dia hilang. Tak ingat yang lain pula. Tapi demikian agama mengajar konsep ini pada kita. Mereka memerlukan doa kita. Mereka tak boleh buat amal ibadat dah. Kalau kita pula duk minta tolong, tolonglah anak saya demam. Wahai wali sekian, anak saya demam. Kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna itu? Dah memang kita minta tolong kat Allah, tapi kita minta tolong melalui orang kubur. Oh, sama lah duk pergi minta tolong. Semua agama lain pun Tuhan satu juga, tapi dia melalui channel jelmaan Tuhan. Agama, hatta Nabi SAW yang selalu kita sebut bila orang kata Masya Allah wa bima syi't, dengan apa yang Allah dan engkau kehendaki wahai Rasulullah, ajaltani lillahi nidda, kau jadikan aku sekutu Allah. Qul bima sya Allah wahdah, katakan apa yang Allah kehendaki, Allah saja. Tauhid yang dibulatkan. Maka daripada hadis ni, maka kita faham bahawasanya seorang tidak semayang di atas kubur. Adapun kenapa tak boleh semayang di hammam, kerana ada kemungkinan padanya ada najis dan ia bukan tempat yang baik. Hammam ni dulu tempat orang mandi kan. Bila mandi orang buang baju lah, orang tu buka aurat lah. Sebab itu timbul perbahasan di kalangan para ulama, apabila seseorang ahli hadis yang masuk ke hammam, boleh tak dia masuk bersama dengan orang ramai? Kerana orang yang masuk dalam hammam tu tak jaga aurat dia, dia buka. Orang lelaki khususnya pada zaman dulu pakai lebih kurang, kemudian dia mandi di situ. Kalau ahli-ahli ilm tak dibenarkan masuk, kerana itu dianggap sebagai mukhillu bil muru'ah, kerana mencacatkan maruah bagi para periwayat hadis pada zaman dahulu. Tuan-tuan pernah pergi ni kolam air panas tu di Malaysia apa dah? Di Malaysia kat mana dah? Kat Perlis dah. Ya. Kolam mandi air panas tu macam tu lah juga. Ada orang pakai elok, ada tak pakai tak elok. Saya pergi di Jepun. Saya tengok di Jepun dia buat bilik. Kita nak masuk tengok. Saya jadi tetamu kerajaan Jepun di bawah Japan Foundation untuk duduk di negara Jepun. Kita nak masuk tak boleh bercampur. Saya naik tidur dulu lah kan.
pasal di tempat kan kami tu, di satu tempat, di satu penginapan yang memang ada kolam air panas dia tu, akhirnya tengah malam turun baru tak ada siapa, sunyi. Depa macam tu lah. Kalau kita tengok di Turki, di Syria, depa mandi ada air, bukan, dan bersihkan diri. Zaman dulu rumah tak macam kita. Rumah sekarang ada pipe air, boleh mandi selesa, ada bathtub semua. Dulu tak, mereka pergi ke hammam ni lah untuk mereka mandi. Nabi SAW, hammam tu kemudian berkembang pada zaman Nabi lain, kemudian lagi canggih. Apa pun Nabi larang pergi mandi, pergi solat di tempat seperti itu. Orang duk mandi, kita duk solat ke apa. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Maka para ulama di kalangan mereka kata, apa saja tempat yang menimbulkan gangguan syaitan, maka kita dilarang solat. Tempat karaoke, orang tak pergi solat kot, hingar. Dia kata, hang semayang dulu, sekali kita sambung lagu. Semayang pun tak dengar apa. Semayang apa? Mereka buat contoh-contoh yang dibuat oleh para fuqaha. Tempat-tempat yang mana satu orang bila solat pun dia tak ingat apa pada Allah Ta'ala. Maka makruh sekurang-kurangnya tempat-tempat yang seperti itu kita menunaikan salat. Kita menunaikan salat. An Ibn Umar radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli fi sab'i mawatin al-mazbalati wal majzarah wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam wa ma'atinil ibil wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, rawahu Tirmidzi wa dha'afahu. Ada hadis tu? Para penghafal hadis, ada hadis? Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan bapa dia Abdullah bin Umar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha an yusalla fi sab'i mawatin, Nabi larang di solat, melakukan solat pada 7 tempat. Al-mazbalah, diterjemah apa mazbalah? Tempat sampah. Mazbalah ni dulu sampah taklah banyak macam zaman kita ni, dengan plastik, dengan apa ni. Ni pun perlih ni kita nak lancar supaya perlu kitar semula. Kena ada Masjid Alwi, saya dah minta dah hari tu lagi, supaya kita tempatkan tung kitar semula yang lebih besar lah. Dan saya dah bincang lah dengan pihak yang berkaitan, supaya bila datang daripada rumah ni bawa plastik tu bubuh, esok recycle balik, jual benda tu, boleh dapat RM1-2, kira tabung masjid punya. Kaca lah apa, kertas bawa mai. Tidak, kita tak ada peraturan. Laut kita penuh dengan apa? Dengan plastik. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah zahirlah kerosakan di daratan dan lautan disebabkan tangan-tangan manusia. Liyuziquhum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah nak bagikan kesakitan terhadap sebahagian yang kita lakukan, yang mereka lakukan, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Allah ingatkan macam-macam kerosakan dalam dunia ni, ozon lah, apalah, virus tak virus lah. Tapi tengok plastiknya di Perlis ni punya cantik, semua sungai lah apa, cuba tengok plastik keliling, tak tahulah siapa buang. Orang yang rumah tepi-tepi sungai, dia tak kira, dia bubuh sampah dia semua, dia buang dalam sungai.
Itu perbuatan yang dilaknat. Ittaqul la'anain. Nabi suruh takut pada dua yang dilaknat yang selalu kita baca. Salah satunya allati yatakhalla fi madhallatin nas, orang yang pergi buang air di tempat tempat orang berteduh, dan juga buang di jalan manusia. Habis rosak. Pergi kat Kuala Perlis tu tengok, orang tambak dengan batu apa semua cantik, penuh dengan sampah. Pasal kita tak rasa salah buang sampah ikut peraturan. Zaman dulu pun ada tempat buang sampah lah, bukanlah apa ada sampah macam zaman sekarang segala macam-macam ni. Besi pun tak banyak mana, orang buat besi pedang, kita besi banyak-banyak. Plastik 100 tahun tak habis plastik tu. Mati kita, cucu kita hidup tak ada lagi plastik tu. Kita buang merata, kita rosakkan alam. Nabi larang dalam hadis ni dhaif tapi tak apa, dilarang bahawasanya semayang di mazbalah, tempat buang sampah, wa majzarah, apa dia, tempat sembelihan binatang, wal maqbarah, tempat kubur, wa qari'atit tariq, dan di jalan besar, jalan tempat orang duk solat, orang duk lalu, kita semayang, tunjuk kita punya bagus, kacau orang semua nak lalu tak boleh. Hadis ni dhaif, saya akan bahaskan, tapi inilah Nabi larang. Dia akan dibuktikan sebahagian larangan ni tak ada hadis yang lain, kita tak boleh berpegang dengannya. Apabila ada hadis yang lain atau bukti yang lain, kita akan berpegang dengan larangan ini. Wal hammam tadi, wa ma'atinil ibil, dan di kandang unta. Kandang unta Nabi tak pergi salat. Dan Nabi SAW ditanya, nusalli salli fi apa, mabarik al-ibil, semayang di kandang unta ataupun di ma'atinil ibil. Nabi tak boleh semayang. Fi marabitul ghanam, semayang di kandang kambing. Nabi kata na'am, kandang kambing okey. Oh, panjang perbahasan para ulama. Apa pasal beza unta dengan kambing? Masuk waktu dah? Suruh azan. Wa ma'atinil ibil, di kandang ibil apa? Unta. Wa faqa dhahri baitillah, dan di atas baitillah, di atas Kaabah. 7 tempat yang diharamkan. Hadis ni dhaif. Dia kata rawahu Tirmizi wa dha'afahu, diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan didhaifkan. At-Tirmizi mendhaifkannya. Sebab tu bila satu orang tu riwayat, dia tak tanda bila Imam Ahmad riwayat tidak menunjukkan dia kata hadis tu sahih. Kerana man asnada faqad hamal, dia kata siapa yang memberi sanad, artinya dia telah memberikan tanggungjawab untuk memberitahu tentang kadar kedudukan hadis tu. Kita lah kena tengok sanad dia. Sebab tu kitab-kitab hadis ada yang mensyaratkan dalamnya hadis sahih, ada yang tidak mensyaratkan dalamnya mesti hadis sahih. Kadang-kadang dia riwayat hadis, dia tak semua dalam kitab hadis tu sahih. Tirmizi meriwayatkan hadis ini sebab hadis ini dianggap dhaif kerana di dalam rangkaian rawi itu ada Zaid bin Jabirah. Zaid ini telah sepakat para ulama bahawasanya dia adalah rawi yang apabila dia bersendirian dia adalah rawi yang dhaif. Dia adalah rawi yang ajma'u ala dha'fihi. Wa qala al-Hafiz matruk. Ulama telah ijma' dia adalah dhaif, dan bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar kata matruk. Matruk ni orang yang dipertikaikan. Matruk ni saya umumnya orang yang dianggap tidak bercakap benar, tapi bukan tentang hadis, dia bercakap benar tentang benda lain. Tapi kerana rekod itu ada,
maka dia tidak diterima juga di dalam hadis. Jadi oleh kerana asalnya adalah semua benda boleh, melainkan ada hadis yang melarangnya, maka para ulama menganggap apa yang ada di dalam hadis ni tidak boleh dijadikan hukuman tak boleh semayang di tempat-tempat ini, melainkan ada hadis yang lain kena buktikan. Kerana hadis yang dhaif tak boleh melarang benda yang asalnya boleh. Kerana asalnya Nabi kata apa? Semua bumi ni masjidah, boleh solat. Melainkan hadis tadi, ada hadis yang hasan tadi, Nabi kata illal maqbarata wal hammam, melainkan kubur dan tempat bilik air. Dua adalah ni okey. Yang lain tu nak tengok satu persatu, adakah ia boleh ataupun dia dilarang. Kerana asalnya dia boleh, maka nak dilarang hal ini hendaklah ada bukti yang kukuh. Okey, para ulama bincang. Kita tengok satu persatu. Yang pertama tentang mazbalah. Mazbalah ni ialah apa dah? Tempat sampah tadi. Pasal apa tak boleh? Kalau hadis tak kata, dalam hadis ni dhaif. Kalau kita tak mau bagi pun sebab apa? Mungkin kotor. Kalau atas alasan kotor, nanti ada najis, okey, boleh di atas alasan tu. Tempat sembelihan sama juga. Kubur ada dalil. Jalan besar logiknya kan tempat menghalang orang lalu lintas. Sebab itu lintas di hadapan orang solat dilarang, berdosa. Kalau kita saja-saja lintas di hadapan orang yang solat secara bersendirian. Kalau solat berjamaah, yang kita tak boleh lintas ialah imam. Adapun di celah saf itu boleh, berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang menaiki kaldainya, yang melintas saf semasa berada di Mina. Kalau tidak, orang yang batal tak boleh nak keluar lah. Dia boleh keluar, tapi jangan pijak cermin mata orang lah. Jangan lintas imam. Tapi kalau orang tu semayang seorang, tak pasal-pasal kita pergi lintas dia, berdosa. Cuma dalam mazhab para ulama bahaskan, seperti yang disebut oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dia kata tengok, kalau tempat luas dalam masjid ni, satu orang pergi semayang kat situ, kita sengaja lintas, kita berdosa. Tapi kalau orang tu dia ni pergi semayang tepi pintu, time orang dah habis Jumaat, dia semayang tepi pintu, orang nak keluar, orang lintas, dan orang tak ada lagi ruang melainkan di situ saja, dia berdosa. Dia tu siapa? Kawan yang semayang. Ya? Sebab itu kita tengok, kok dia kata tak apa, aku semayang belah ni, bagi mereka tak boleh keluar. Kalau ada mangkap yang buat macam tu, dia yang salah. Okey. Yang menimbulkan hammam ada hadis. Kemudian yang timbul tentang perbincangan para ulama ialah tentang di atas Kaabah. Di atas Kaabah ni tidak ada dalil yang menunjukkan bahawasanya larangan salat di atas Kaabah. Maka dalam mazhab kebanyakannya menyatakan boleh semayang atas Kaabah. Atas hadis ni tak kuat. Hadis ni dhaif. Kalau hadis ni sahih, tak boleh semayang atas Kaabah. Walaupun ada sebahagian mazhab dia kata boleh, tapi jumhur para ulama kata atas Kaabah boleh semayang, fardu ke ataupun sunat, boleh semayang. Okey, timbul masalah tentang masalah kenapa tak boleh semayang di kandang unta. Tak boleh semayang di kandang unta bukan kerana hadis ni. Ada hadis-hadis yang lain yang Nabi SAW, macam saya sebut tadi, orang tanya mabarikal ibil, Nabi kata la.
Nusalli fi mabarikal ibil, Nabi kata la. Semayang di kandang unta, Nabi kata la. Tanya fi marabidul ghanam, Nabi kata na'am. Semayang di kandang kambing, ya. Kalau tidak ada hadis ni, kita mungkin boleh andaikan mungkin semayang di kandang unta menyebabkan kena najis unta. Tapi kalau itu alasan dia, kandang kambing pun sama juga. Jadi itu tak boleh jadi alasan. Kemudian para ulama bincang, raus ataupun najis binatang yang dimakan, macam najis lembu, najis unta, adakah dia anggap najis kalau kena pakaian tak boleh solat? Ramai di kalangan ulama kata tak dianggap najis kerana bagi haiwan yang dimakan. Alasan mereka hadis Uraniyin yang minum kencing unta yang kita pernah bahaskan. Kerana sebahagian jawab tak, itu khusus kerana ada penyakit, berubat dengan benda yang terpaksa. Apa pun yang penting, yang ni tak boleh jadi alasan. Kerana kotor tak boleh jadi alasan. Kalau tidak, kandang kambing pun sama. Di kalangan para ulama menyatakan bahawasanya kerana unta ni dia bahaya. Kalau dia tendang kalau, dia terkejut kalau, bahaya orang yang solat. Kambing mungkin juga, tapi kambing tak setara mana lah. Terkejut kambing tak macam terkejut unta. Tapi tuan-tuan, unta ni binatang yang pendendam. Dia dendam. Orang buat dia dendam. Dia tahan unta ni, kan? Sebab tu cara unta kita pergi nahar, dia potong tengkok dia sikit lah, sembelihan dia. Bukan apa terbalikkan dia, tarik kaki dia macam lembu sembelih tu. Masa awal dia buat tu, unta tak disembelih macam lembu macam tu. Dia toreh tengkok dia. Masa dulu awal-awal unta main Malaysia ni, unta terkejut. Betul. Apa ni? Sembelih aku macam lain ni. Ini aku bukan lembu. Sebab tu kita tengok sembelihan unta tu, dia pergi toreh. Dia Arab ni pakai ikhal lah, dia bubuh kat kaki unta hak lipat tu, unta tak boleh bangun lah. Hak ikat di kepala dia tu kan. Dia bubuh kat kaki unta. Pasal apa? Sebahagian kata kita tak tahu. Logik tak boleh nak beza apa pasal unta dengan kambing sama tengok. Kalau di segi najis lah. Jadi dia orang kata kita terimalah, kita tak tahu sebab kita terima saja. Dah Nabi kata macam tu, kita terima. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Apa yang Allah dan Rasul putuskan, kita terima. Di kalangan para ulama termasuk Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia kata sebab unta ni ada tabiat syaitan yang tak ada pada kambing. Semayang di tempat unta tak boleh khusyuk. Ada dalam riwayat innaha khuliqat min syaitan, dia diciptakan dari syaitan, bukan dia daripada jenis syaitan tu. Maksud ada tabiat syaitan. Dan unta ni dia dendam, dia boleh baling orang, buang orang yang pernah buat kat dia. Tapi nak kata semua unta syaitan pun tak juga. Nabi pun ada unta dia. Oleh kerana hadis ni dia bezakan, kita bezakan. Saya wallahu alam, Ibnu Taimiyah kata sebab ada tabiat tu. Saya rasa mungkin pasal terkejut unta dengan terkejut kambing lain. Yang tu lah kena tanya saya. Kambing ni kalau dia terang mana pun kambing lah kita tahu. Habis sangat dia tanduk kita mungkin tapi unta dia boleh tokak orang.
dia dendam, dia tendang. Mungkin bahayanya lebih, ataupun mungkin menimbulkan menghalang kekhusyukan yang lebih. Apapun yang penting, Nabi SAW memang ada hadis larang semayang di kandang unta. Ibn Taymiyah kaitkan, sebab itu dia kata unta ni tabiat dia lain. Makan daging unta kena ambil wudu, daging kambing tak kena. Ada kaitan. Itu yang menyebabkan Ibn Taymiyah tahqiqkan masalah ni. Wallahu a'lam, wallahu ta'ala alam. Ia adalah perbahasan yang masing-masing menjangka apa yang mereka bahaskan. Tidak ada siapa yang boleh mendakwa itu lebih benar daripada yang lain. Allah. Macam mana jika rumah di sebelah kubur? Adakah termasuk dalam larangan solat menghadap ke kubur? Menghadap ke kubur yang ni direct kita hadap ke kubur tu. Jika kubur tu jauh, ada dinding yang mana tak nampak lah tujuan kita tu ke arah kubur tu, tak ada niat, kebetulannya kubur ke arah itu tidak termasuk di dalam hadis ni pada sisi sebahagian besar para ulama. Kita kubur duduk balik sana, ni masjid, kita tak nampak pun, orang main pun tak tahu kata ada kubur, itu cerita lain lah. Tapi kalau purposely bagus ni, depan ni kubur Tok Wali, kita sembahyang, itu yang dilarang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada di kalangan mutasyaddidin, ada saja kubur mereka tak mau hadap ke arahnya. Ini juga menimbulkan perbincangan tentang keadaan kubur Nabi dan seumpamanya di Madinah, dan berbagai-bagai lagi di kalangan kubur-kubur yang tertentu, yang masjid-masjid tertentu yang ada kubur. Kalau memang purposely tak kubur di depan, kita semayang di depan menghadap kubur, itu termasuk jelas solat itu menghadap ke kubur, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita solat, kita pun tak nampak kubur, orang habaq tu ada kubur tu di depan tu, itu tidaklah maksud menghadap ke arah kubur. Kalau ada kubur di depannya dianggap menghadap ke arah kubur, setiap kali ada kubur, kita semayang di mana pun memang pi depan lagi adalah kubur. Semalam bos saya jadi imam, beliau rokok 2 saat saja. Rokok 2 saat. Nabi larang, hatta tatma'inna raki'an. Kamu rokok sehingga kamu tamakninah di dalam rokok. Duduk sekejap, bukan turun naik. Itu rokok yang tidak ada tamakninah di dalamnya, tidak sah rokok seperti itu. Pada zaman Dajjal masa menjadi panjang, tapi kiamat, alamat kiamat masa menjadi pendek. Mana satu? Kita dah ada 3 minggu lah, penuh dah sampah. Ya. Dapat pun boleh main. Okey. Pada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bila ditanya Nabi SAW, kam lubsuhu fil ard, berapa lama Dajjal duduk di atas muka bumi? Berapa lama? 40 yauman, 40 hari. Itu ayyamud Dajjal. Yaumun kasanah, ada satu hari daripada 40 tu, saya dah bagi tahu, satu hari seperti setahun. Wa yaumun kasyahar, ada satu hari macam sebulan. Satu hari tapi panjang sebulan. Satu hari panjang macam setahun. Satu hari panjang macam sebulan. Wa yaumun kajumu'ah, satu hari seperti seminggu, satu Jumaat.
wasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang lain sama macam hari kamu. Masa tu je hari jadi panjang. Hari zaman Dajjal, maksudnya dalam 40 hari itu ada hari yang sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sehari macam seminggu, yang lain sama. Okey, itu cerita Dajjal. Dulu kita dah sebut, macam sahabat tanya macam mana nak semayang bila sehari itu. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW sebut tentang kiamat. Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta yataqarrab az-zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga masa menjadi dekat. Apa maksud masa menjadi dekat? Dulu orang tak faham masa jadi dekat. Masa tu jadi pendek. Time is shortened. Masa menjadi pendek, accelerated. Dia jadi pendek. Dulu orang ingat, oh naik kereta api kot, bila kereta api ada jadi cepat. Oh kerana kapal terbang ada kot, dulu pergi Mekah 7 bulan, ni pergi berapa jamnya. Bukan. Masa jadi pendek. Nabi SAW kata, fayakunu as-sanatu kasyahr. Maka jadilah 1 tahun seperti sebulan. Lah ni pun kita mula duk merasa, baru je masuk tahun 2000, sekarang nak masuk apa ni? 2021. Fayakunu as-sanatu kasyahr wa yakunu syahru kajum'ah. Akan jadi setahun seperti dengan sebulan, sebulan akan jadi macam dengan seminggu, satu Jumaat. Wal jum'atu kal yaum, sehari akan jadi satu Jumaat, seminggu akan jadi macam sehari. Wal yaumu ka sa'ah, dan sehari jadi macam sejam. Yang tu adalah lebih dekat kepada kiamat, manusia akan lebih rasa benda tu. Dan sekarang pun kita rasa, baru saja ni masuk tahun 2000 apa? 20 hari tu, 2020 wawasan 2020 mai lah kita. Tengok 2021. Cuma hebatnya 2020 tu 2 Perdana Menteri kita ada. Hampir nak jadi 3 hari tu. Dekat-dekat nak jadi 4. Pergi apa dah? Lama. Minggu lepas ada hadis dibaca, dan hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dikuatkan oleh Al-Bukhari. Adakah maksud dikuatkan oleh Bukhari itu ialah hadis tersebut disokong oleh hadis yang lain? Bukan maksud Tirmizi itu adalah murid kepada Al-Bukhari. Dia murid kepada Abu Abdillah Al-Bukhari. Disokong tu bukan maksud apa? Maksud sanad tu. Sanad tu pasal rawi ni bila dia riwayat hadis tu ada sanad macam tu. Sanad tu Bukhari sokong. Kuat. Kadang-kadang rawi tu semua kuat, tapi sanad tu tak kuat. Kerana fulan tu kuat, tapi bila diriwayat daripada fulan dia jadi tak kuat. Sebab apa? Sebab kadang-kadang disebabkan dia ni terkenal, kalau dia riwayat pada orang ni dia jadi tak kuat. Sebab dia jumpa orang ni misalnya dalam musim haji, dia tak bawa peralatan dia hanya dengar, dia hanya hafal, lalu dia tak dhabit seperti mana dia jumpa pada tempat lain. Maka kalau ada dia kuat, tapi kalau dia ambil daripada fulan tak kuat. Ulama-ulama hadis detail masalah ini. Apabila kata Bukhari menyokong ni, banyak makna dia. Salah satu maknanya sanad itu telah disokong oleh Bukhari, ataupun riwayat yang di Bukhari telah riwayat juga hadis ni dalam bab lain dan kitab Bukhari, sanad matan yang sama, Bukhari telah menyokong hadis itu sebagai sahih umpamanya.
Itu maksud apa yang dimaksudkan dengan disokong oleh Bukhari, dan banyak mana-mana yang lain yang panjang nak cerita. InsyaAllah minggu depan lah. Minggu depan lagi ya? Ni Pak Ya bagi apa dah ni? Pak Ya habaq saya tadi ni, ada dah siapa-siapa nak boleh buang sampah ni, jangan pergi buang kepala ikan ni pula. Plastik, kaca, kertas boleh bawa mari letak di sini. Tuan-tuan duduk di negara, bukanlah kata orang barat ni semua bagus kan, tapi kalau tuan-tuan duduk di negara-negara maju, tuan-tuan bubuh kertas dalam beg plastik pun tuan-tuan kena. Semua ikut disiplin. Kaca buang kaca, plastik kertas. Jadi kita bila nak buang sampah tu pergi hantar, kita kepala ikan dulu dalam tu, botol kicap sekali dalam tu, ubat dalam tu, Panadol begitu kan, baju dalam sekali masuk dalam situ, tak mau pakai, semua buang dalam tu. Jenuh lah kawan yang kutip tu, kalau dia nak kutip pun dia angkat botol kicap, ada baju dalam pula kan, siapa punya. So kita tak ada disiplin, dan kita pun bukan saja kita, pengurusan kita juga, kita tak maju ke hadapan. Maka alam kita tercemar, negeri kita cantik tapi kita tak mampu menjaganya. Lepas tu kita pergilah duk kata cantiknya New Zealand, cantiklah Jepun. Negeri kita cantik, negara orang Islam banyak yang cantik, Indonesia banyak yang cantik, Malaysia banyak yang cantik. Adalah tempat yang terjaga. Tuan-tuan pergi ke Thailand, jiran kita, dia bukan ada baca hadis tentang masalah at-tuhur minal iman ke apa? Pergi Thailand, masuklah kawasan Thailand, tanah-tanah mereka lebih bersih, jalan mereka bersih, tempat peranginan mereka, siapa bawa sampah balik sendiri rambut, orang patuh. Kita hebat tak tahulah apa yang kita hebat, tak bersih. Padahal kemudian kita bagi tahu orang Islam mengajar kebersihan, berumrah, teruk. Tandah-tandah masjid yang kita guna bersihkan. Orang lain pula dia tak apalah. Setengah orang sangat tak bertanggungjawab, dia buang sampah, dia buka kereta, dia buang sampah. Dia fikir apa? Kalau aku tak buang, apa pula kerja kawan yang sapu sampah tu? Ada dia punya mangkuk boleh fikir macam tu. Itu tanggungjawab dia. Simpan sampah tu, pergi buang di tempat dia. Sebab itu tak bersih lah. Sebab tu kita di Perlis ni, kita kempen kebersihan sebagai tanda adanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman sukakan kepada kebersihan. Tuan-tuan, mari bekas-bekas tuan-tuan tu bubuhlah ke seluruh Perlis ni. Kita nak cuba kempen lepas daripada ni, semua masjid-masjid ada apa, dia punya recycle tu, kitar semula tu. Kempen tahfiz kempen pula. Kem tahfiz cilik Masjid Alwi 2020, hafazan, tafsir dan ibrah surah Sajdah. Mula 23 sehingga 25 Disember. Yuran RM30, pukul 8 pagi sehingga pukul 1:30 petang. Tempat di Masjid Alwi. Terhad penyertaan kepada 50 saja. Umur antara 8 sehingga 15 tahun. Bayar RM30 termasuk sarapan pagi dan makan tengah hari. Dan akan dibimbing oleh Ustaz Helmi dan juga Ustaz Syarif. Tu siapa-siapa yang nak sertai boleh pergi jumpa saudara Hafiz kita ataupun saudara Faiz kita. Kalau dah tak tahu macam mana, pergi belakang ni, masjid kita ni ada pejabat, pergi ke situ insya-Allah.
untuk hantar anak-anak tuan-tuan sebanyak dengan jumlah yang ada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.